Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, perkongsian pada kali ini adalah berkaitan dengan Microsoft Excel 2016. Okey, bila kita buka Microsoft Excel, bila kita buka komputer, kita boleh cari ikon Microsoft Excel di bahagian desktop. Kemudian kita boleh terus klik dua kali dan dia akan buka. Atau dengan cara kedua, kita klik pada tempat carian dan kita type di situ EXCEL. Okey, Excel. So dia akan paparkan seperti ini dan kita buka aplikasi Excel. Okey, so itu adalah dua cara untuk membuka atau mencari aplikasi Excel dalam komputer anda. Kemudian, bila kita buka pandangan pertama, dia akan jadi seperti ini. So yang dia sediakan di sini ada yang pertama blank workbook, maksudnya kerja yang kosong. So ini kita bebaslah, kita bebas gunakan mengikut kehendak kita. Yang ini bila sudah kita tahu menggunakan. Okey, kemudian ada template. Template ini disediakan untuk memudahkan kerja kita. Contoh sini ada kalender. Okey, di sini juga ada ni dia invoice. Okey, ni untuk perniagaan syarikat. Kalau mau buat invoice menggunakan Excel. Selain itu kita juga ada di sini disediakan inventory. Inventory. Kemudian ada loan calculation. Juga ada ni Gantt chart project. Okey. So Excel ini kita boleh gunakan untuk membentuk atau mereka Gantt chart, loan calculation, monthly company budget, invoice, juga kalender. Okey. So kita ambil kepada blank. Okey, blank ni kita akan masuk sini one by one fungsi dia. Okey, cut seperti biasa, seperti Excel, seperti Microsoft yang lain, Word, PowerPoint, cut fungsi dia sama untuk memotong, copy untuk mencetak. Okey, format painter, format yang untuk lukisan tu. Okey, di sini ada dia punya untuk ni adalah tulisan, setting untuk font, kemudian size untuk font, kecil besar font, membesarkan dan mengecilkan font. Kemudian sini bold. Okey, di sini ada italic untuk membuatkan tulisan itu, font itu sengit. Kemudian boleh underline, maksudnya ada garisan di bawah tulisan. Okey. Contoh kita buat kerja sini. Okey. Sini saya ambil. Okey. Okey, ini contoh. Ini jadual 1. Kita copy. Copy, kita masukkan. Ctrl V. So, dia akan jadi seperti ini. Okey. Nampak? Bila kita copy, dia ikut format. Dia akan pecahkan. Atau kita boleh pastekan dia. Okey. Kosong. Special. Okey, yang ini. So, setelah ini, ni nama dia kosong lah. Maksudnya kita dapat data mentah. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat? Kita jadikan dia bentukkan dia jadi table atau jadual. Kita klik pada keseluruhan sini, kemudian kita pergi bahagian border, all border. So, dia akan jadi seperti ini jadual. Ni yang pertama. Okey. Kemudian kita ada data seperti ini, data mentah. Kemudian di sini kita boleh ubah dia punya tulisan. Okey, contoh sini kita ubah dia punya tulisan. Okey, Algerian. Nampak. So dia akan bertukar. Ini adalah okey, ni bold untuk kita besarkan tulisan tersebut. Okey, kita boldkan, besarkan, atau kita sengitkan, atau kita letak garisan di bawah dia underline. Okey,
Kemudian kita klik semuanya ni, kita boleh pilih sini. Sini untuk dia punya border tadi, setting border. Kemudian ni untuk color. Color untuk kita punya border tadi, kita punya jadual. Okey, kita mau colorkan atau tidak boleh, bergantung. Kemudian tulisan pun sama. Kita boleh tukar warna tulisan tersebut. Okey, itu setting bahagian font. Kemudian kita pergi bahagian alignment. Untuk alignment adalah setting tulisan. Contoh sini atas, ini tengah, ni bahagian bawah. Tapi di sini dia tidak berapa jelas perubahan sebab dia setting atau formatnya ini yang standard punya. Okey, ini pun sama. Tulisan tu bentuk dia punya, kita mau di tepi sebelah kiri, tengah-tengah, center atau di sebelah kanan. Okey. Kemudian kita susun atur dulu. Yang ni dia sesuai sini bilangan. Okey, sesuai. So yang ni kita boleh letakkan dia center lah. Kita boleh pilih dia center. Nampak lebih kemas. Okey. So jadi sudah kita punya table. Kemudian okey, yang ni sini ada number. Yang ni untuk setting. Maksudnya sini setting, dia punya setting general. Okey, kalau kita mau ubah pergi persen, sini kita boleh ubah currency. Contoh sini kita mau ubah dia punya currency ni mata wang lah. Contoh sini RM. So kita klik sini. Kemudian kita letakkan border, all border. Okey, so RM sini kita ambil lah contoh sini, copy. Okey, so yang ni kita save. Okey, yang ni RM ni kita mau ubah dia pergi currency. Okey, dia jadi RM. So semua jadi RM, ringgit Malaysia. Kalau tadi dia seperti ini saja, tapi bila kita tukar, kita ubah pergi unit, ni dia general. Sekarang ni dia general. Kemudian kita tukar, kita mau general, ni maksudnya boleh huruf, boleh juga nombor, atau nombor sahaja, atau currency, mata wang RM, ringgit Malaysia kan. Atau kita ubah dia pergi kalender. Pergi kalender. So dia akan ubah pergi setting kalender. Atau kita ubah dia pergi persen. Dia akan ubah pergi persen. Okey, contoh begini. Sini kita boleh pendekkan atau panjangkan. Okey, alright. Yang ni kita letak, kita delete dulu. Kita copy sini, copy. Kemudian kita letak di sini. Okey. So kemudian yang ini baru kita letakkan dia punya persen. Pergi setting percentage. Okey. Okey, sini kita tambah. Kenapa dia tak mau? Okey, sini. Ni 77. Oh, patutlah. Sebab ni dia total. Okey. So basically dia punya setting kita cuba perlu ubah di sini untuk setting. Okey. Sini ada fractions, sentence. Okey, text. Okey, so basically yang ni untuk setting dia punya kolom ni. Alright. Kemudian seterusnya ni conditional formatting. Untuk conditional formatting ni, dia punya fungsi ialah, contoh sini saya ambil sini, kita klik pada semuanya ni. Kemudian kita masukkan format, highlight. Highlight maksudnya ditandakan greater than, less than. Contoh ni adalah markah. Ni sains, dia punya markah 95. Okey. So kita letak less than 15. Bawah 50 dia gagal. Bawah 50 dia gagal. Nampak ni.
dia akan automatic. Light red fill with dark red text, atau kita tukar pergi red text only. Red text. So maksudnya ini yang gagal lah. Yang gagal dia punya markah dia dapat tu rendah. Okey. So dia akan jadi seperti tu. Okey. Jadi kita boleh tahu siapa yang dapat markah bawah 50. Kita tidak perlu klik sini kemudian kita tandakan merah. Tidak perlu. Kita cuma perlu klik sini all, conditional formatting, highlights, less than. Kita boleh tahu bawah daripada, contoh kita mau siapa bawah daripada 70. Bawah 70 dia akan tandakan seperti ni lah. Atau kita ubah sini, kita mau letak yellow. Okey. Atau kita letak green. Terpulang. Okey, kepada kesesuaian. Okey. So, yang ni format untuk conditional formatting lah, untuk dia letakkan sini. Okey. Kemudian table format ni, inilah keseluruhan table ni. Table format ni keseluruhan. Okey, contoh kita ubah pergi sini, inilah contoh. Okey, nampak tu. Bila begini, okey, maksudnya dia sudah boleh auto create sejarah ni. Dia sudah jadi seperti ini. Okey. Sini kita sudah boleh ubah A to Z, Z to A. Maksudnya dia punya sini. Atau bilangan ni kita mau 1 sampai 10. So dia akan sudah ada sini dia punya setting untuk dia tidak lari sudah markah ni. Markah ni tidak lari. Walaupun kita ubah. Contoh kita mau largest, maksudnya 10, 9, 8, 7. Okey. Sini kolom. Okey. Atau sini kita mau tengok markah sains siapa paling tinggi. Markah sains kita mau tengok siapa paling tinggi. Okey, Ahmad Hakim bin Iskandar. Dia markah paling tinggi, dan yang paling rendah 50. Atau kita mau tengok maths pula, siapa paling tinggi maths. Okey, siapa paling tinggi maths kita ubah. Okey, tadi Ahmad Hakim dia jadi nombor 2 sudah. So, yang ni dia setting ikut kita punya kemahuan lah, mana kita mau. Okey. Atau di sini kita letak sini, kita boleh letak sini. Kita edit sini column 1 ni kita letak total lah, total. Okey. So total ni kita klik macam gini. Kemudian auto sum. Nampak? Okey. Auto sum. Maksudnya dia kira ni semuanya, kemudian dia letakkan berapa dia dapat. Tapi di sini kita letak persen. Kita number. Okey, kita klik all. So kita jadikan dia general number lah. Okey, so total markah yang dia dapat, keseluruhan markah, inilah. Okey, jadi tadi tu kita cuma perlu pergi auto sum saja. Auto sum, untuk jadikan dia tu auto sum. Jadi tidak perlu kita kira lagi satu ni tambah ni berapa. So dia sudah automatic kira. Okey, cuba tengok di bahagian ni formula bar. Sum D4 H4 D4 ni D4 sampai H4. So dia akan tambah ke semuanya ni dan total di sini. Okey. Kemudian yang ini adalah antara cara untuk kita buat. Tadi kita mau tengok kan. Okey, sekarang kita tengok siapa paling tinggi. Okey, Abdullah bin Abdurrahim. Ini paling tinggilah markah dia dapat ni, keseluruhan. So yang ni adalah untuk melihat markah atau jumlah pendapatan. Yang inilah cara dia. Okey. Kemudian okey, forward sini, insert. Okey. Kemudian kita mau letakkan, kita mau tambah di sini folder satu folder. Insert.
sini kita letak insert. Maksudnya di atas ni dia sudah ada satu folder. Atau di sini, tengok contoh sini kita letak insert. Okey, satu bawah. Ni nampak ni ada kosong sudah. Dia letakkan sini insert. Insert lagi. Okey, so ada dua sudah. Atau kita mau dia letak di tepi di sini. Kita insert. Gini. Nampak? Tambah satu kolom lagi. Okey. Atau tambah lagi satu. Nampak tu. Okey. So itu basically cara untuk menambah jadual ni. Okey. Untuk padam pun ada sini. Contoh yang ini tadi kita dah buat. Kita setelah buat kan. Kita sudah buat ni. Kita mau padam. Ini silap ni. Tak betul. So kita cuma perlu delete lah. Ini pun sama. Kita cuma perlu delete. Di sini. Okey. This will not work because it will move cell. Okey. Ni dia tidak boleh pula sudah. Dia punya setting lari. Okey. Delete. Okey. Settle. So itu cara untuk dia punya ni delete. Kemudian dia ada di sini format. Kita boleh raw height, kasih besar lagi dia punya ni size ni. Okey, kemudian sini ada design ni. Ni design untuk yang ni lah. Okey. Maksudnya bila kita klik sini dia akan ada design sini untuk kita punya timetable tersebut. Okey. Ni tadi auto sum, auto pengiraan lah. Yang ni tadi pengiraan. So di sini ada banyak pengiraan average. Okey, contoh sini kita tukar pergi average. Average. Nampak ni. Dia punya average dia letak di bawah terus. Sini dia punya average. Okey. Atau kita tukar pergi maksimum. Maksimum 90. Atau kita tukar cari lagi minimum. Nampak. Tadi sini average, maksimum, minimum. So ni dia punya purata. Purata keseluruhan berapa? Kemudian maksimum yang paling tinggi. Di sini siapa paling tinggi, berapa dia punya paling tinggi. Markah di sini paling tinggi 95. Di sini markah paling tinggi 90. Okey. Kemudian paling rendah pula berapa? Ni 50, 35, 52. Okey, dia akan auto calculate. Dia akan auto kira. Alright, yang itu fungsi untuk inilah. So more function dia ada lebih banyak lagi. Maksudnya kita boleh setting sendiri. Kemudian kita mau kasih clear pun clear all. Dia kasih clear lah. Maksudnya sini ke sini kita klik, kita kasih clear. Okey, so dia akan dia punya format tadi auto calculate tu, automatic pengiraan secara automatik itu dia akan clear atau dia padamkan. Okey. Kemudian ni fungsi untuk dia punya shot lah, filter. Macam tadi tu, kecil ke besar, besar ke kecil. Yang ni. Nampak tu. Okey, sama seperti di sini. Dia punya fungsi ni. Shot smallest to largest. Largest to smallest. Yang ni lah dia punya fungsi ni, sama juga. Okey. Ini untuk search atau mencari. Find contoh kita cari sini low, L-O-W. Okey, find text. Okey. Ni. Contoh kita cari markah 70. Adakah markah 70? Okey, dia ada problem sini. Find 70. Nampak tu. Sebab tadi tu tidak boleh sebab saya klik di sini. So tidak ada 70, so dia akan jadi seperti itu. So tidak perlu klik, dia akan automatik cari semuanya. So kita cari tadi low, L-O-W. Ni. Dia akan pergi aktif sel tu. Dia aktifkan sel tersebut. Ni low main lean. Okey.
close. Alright. Seterusnya pergi insert. Insert ni banyak sikit dia punya ni. Insert ni, sini ada pivot table. Contoh sini table 1. Okey. Dia akan tambah lagi satu sini. Bilangan pelajar. Kita meletak nama maths. Okey. Okey. Ni pivot table lah. Maksudnya dia akan buatkan ni contoh carta dia. Yang ni untuk analyze. Kita mau analyze kan. Buat analisis. Ni grand total. Automatic lah guna pivot ni. Okay, so kita masih sini. Okay. Insert tadi, insert. Yang ni kita maksudnya apa ni? Ini picture, masukkan picture, masukkan gambar. Okay, kita mau letakkan gambar sini, kita masuklah insert. Contoh ni insert, so dia akan kita masukkan gambar. Okay. Atau kita masuk cari cara online pun boleh. Ni contoh kita masukkan, kita mau ambil gambar pelajar. Boleh ke? Ni. Wah, dahsyat ni. Okay, so dia akan download. Okay. Yang ini, so bila klik sini dia akan ada format gambar tu. Sini pun ni setting gambar lah. Untuk setting gambar ni. Okay. Untuk setting gambar. So bila kita klik sini gambar ni, dia akan keluar format untuk gambar. Ni sama dengan Word, sama dengan Microsoft PowerPoint. Kalau mau tengok lebih lanjut penerangan dia, tengok di Microsoft PowerPoint atau Microsoft Word dalam perkongsian video saya. Okay, so yang ni kita delete. Kemudian masih di insert. Okay, shape ni pun sama juga. Ni sama seperti Words, Microsoft PowerPoint pun sama. Fungsi yang serupa. Okay. Kemudian Smart Art sama Screenshot. Screenshot yang ni lah kita bahagian kita mau screen, kita mau ambil, kita mau klipkan gitu. Mana? Contoh ni. Tu ada sudah. Okay, screenshot. Okay. Okay, recommended chart. Ni pivot ni. Kita gunakan ni recommended. Okay, contoh. Okay. So, kita ada sudah satu carta. Carta apa kita mau kasih nama ni? Markah pelajar. Untuk sini kita letakkan markah pelajar. Okay. Atau sini markah pelajar tahun 6 melur. Okay. Dia ada berapa bilangan? Sini 1. Dia ada turun naik. Okay. Sejarah, BM, BI. So dia akan auto collect ikut subjek. Ni ikut subjek. Yang nombor 1. Ni lah nombor 1. Abdul Hakim bin Iskandar ni nombor 1. Berapa dia punya bilangan. Bilangan ni macam gini, bilangan kan. Bilangan ni tidak perlu. Okay. Sini ada fungsi lebih lagi lah. Kita mau tambah nama dia atau data. Okay. Ni ikut kepada kita punya kesesuaian. Okay. Ni pula ikut dia punya, ni lah, dia punya fashion. Setelah kita pilih tadi apa yang kita mau tunjukkan. Okay. Setelah kita pilih, baru kita masuk situ untuk kita ubah dia punya bentuk timetable tu, pivot. Okay, untuk pivot ni dia akan automatic tau. Dia akan automatic, maksudnya dia calculate daripada kita punya data mentah tu, dia akan jadikan graph. Okay, itu untuk fungsi pivot ni. Okay. Itulah.
antara dia punya fungsi. Kemudian satu lagi, ni sini page layout. So page layout ni ada Patriot Landscape. Sinilah untuk kita lihat, kita perlu klik pada view, kemudian page layout. Nampak ni. Pada kebiasaannya berlaku kesilapan apabila hendak memprint print out. Apabila hendak print out, dia berlaku kesilapan sebab dia punya setting macam gini. So apa yang perlu kita buat, kita pastikan kita mau print dalam bentuk satu kertas sahaja. So kita perlu pergi page layout, kita tukar pergi landscape. Nampak? Dan masih ada keluar. Masih ada keluar. Apa yang perlu kita buat bila kita print, kita print. Sini ada kurang kan? Ini dalam bentuk print. Kita boleh pergi sini, fit sheet on one page. Okay. So dia akan fit. Maksudnya dia akan sesuaikan mengikut satu muka surat itu. Dia akan automatic kecilkan. Barulah kita print. Okay, yang ini fungsi print pun sama juga. Okay, back. Kemudian formula ni, ni function lah. Kita masukkan average. Ni samalah yang tadi tu. Maksudnya calculation. Auto sum tu sama je seperti di home tadi. Ni auto sum. Okay, untuk formula. Alright, data. Yang ni dia tidak berapa tunjukkan. Ni lebih mendalam lah. Ini untuk kita combinekan dia punya data. Okay, spelling, view, accurate. Okay, normal. Kita kembali kepada page normal. Okay, page break. Ni page break. So kita boleh tahu bila kita buat kerja tu, ni ada satu page sahaja. So kalau ada dua, dia akan sini page 2, page 3, page 4, page 5, 6. Okay, dia akan pecahkan mengikut page. Okay, kemudian Acrobat ni kita pergi create PDF. Maksudnya tadi tu kita convert pergi PDF. So kita akan save. Contoh ni box 5. Okay, desktop. Okay. So nanti dia akan save dalam bentuk PDF. Okay, itu saja rasanya perkongsian basic bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Okay, thank you.